Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kaffa billahi shahida wa ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24. Yang semati Tuan-tuan Imam, sah-sah kepimpinan dan pengurusan Surau Nurul Ikhlas. Terlupa juga yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada waktu ini dan saat ini untuk sama-sama kita mengimarah dan memakmurkan rumah Allah di hari Jumaat Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kemuliaan sebagai lambang hari di dalam Islam, hari yang paling mulia daripada 7 hari yang Allah jadikan kepada kita sekalian. Maka pada saat ini juga kita mengambil kesempatan dengan hari yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita slot tazkirah Jumaat untuk sama-sama memberi peringatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ada kebaikan dan mudah-mudahan ada manfaat yang baik kepada kita sekalian untuk kita teruskan liku-liku kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini selagi nyawa dikandung badan. Tazkirah ni saya berpandangan bagus, tuan. Tazkirah bagus sebab waktu ni kita tak mengantuk, tuan. Sagi waktu khatib ya ayyuhallazina amanu taqullah, ittaqullah, time tu kita mengantuk, tuan-tuan. Jadi waktu tazkirah ni dia mai tak mengantuk . So waktu ni manfaat lah. Sagi tazkirah pula tajuk kematian, tuan-tuan. Tajuk hari ni tajuk bab kematian. Kalau mengantuk tu tak tahu, tuan-tuan. Bahaya tu. Tajuk mati, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lena, tuan-tuan relax ya. Itu tuan-tuan bahaya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, kita bukan nak sembang yang tu. Jadi alhamdulillah pada saat ni di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah segala seruan Allah dan Rasulullah kepada kamu yang seruan itu yang akan menyempurnakan kehidupan kamu. Allah suruh kita sahut. Allah seru kita, Nabi seru kita. Allah dan Rasul bila dia seru hamba-hambanya, seruan itu bukan untuk nak membinasakan kita. Seruan itu nak menyelamatkan kita. Seruan itu nak menyempurnakan kehidupan kita. Seruan itu untuk nak menganugerahkan kejayaan kepada kita. Maka sahut dan sambutlah. Ini ayat Quran suruh kita sambut dan sahut apa yang disuruh oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Antara seruan-seruan Allah di dalam Al-Quran banyak. Allah suruh kita berzakat, Allah suruh kita berinfak, Allah suruh kita solat,
Allah suruh kita pergi haji, Allah suruh kita hadir di dalam rumah Allah, Allah suruh kita segera bertaubat, Allah suruh kita segera buat kebaikan, Allah suruh kita jadi manusia yang reti taat kepada Allah dan Rasulullah, Allah suruh kita buat semua benda-benda baik. Semua itu ada seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyeru umat-umatnya supaya mentaati Allah, supaya berakhlak dengan akhlak yang baik, supaya hidup dalam keadaan dengan bi'ah salihah di dalam kehidupan. Maka itu seruan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian di atas muka bumi Allah ni. Sahut dan sambutlah. Bimbang kata Allah SWT, Allah sebut wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah kata ketahuilah oleh kamu sekalian, sesungguhnya kerja hati kita ni Allah punya kerja. Dia boleh buat hati kita ni dalam keadaan hidup kerah hati kita, dia boleh buat. Hati kita ni boleh ditampal sehingga hidayah Allah itu tak dapat nak menembusi hati manusia. Dia boleh buat. Maka Allah kata ketahuilah oleh kamu bahwasanya kerja hati ini adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita diajar daripada hadis Nabi dan daripada Al-Quran supaya kita mendoakan hati kita ni, supaya hati kita ini dipasak dan dikekal dan dikukuh untuk mentaati Allah dan menjaga agamanya di dalam kehidupan kita. Allah sebut, Nabi sebut, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, pasakkan hati kami untuk mentaatimu, dan pasakkanlah hati kami untuk menjadi manusia yang hidup di dalam agamamu hingga ke akhir hayat kami dalam Islam. Ini disuruh pada kita. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Imran, second last daripada bawah, page yang pertama dalam surah Al-Imran, Allah sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah kata, berdoalah kepada Allah, wahai Tuhan, jangan kau pesongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Maknanya, kita minta kepada Allah supaya Allah luruskan hati kita hanya semata-mata kerana Allah, hanya semata-mata kerana agamanya, hanya semata-mata hidup di dalam hidup beragama kepadanya. Ini tuan-tuan. Jadi maknanya, rajin-rajinlah berdoa yang sedemikian. Adapun sakit hati kita, penyakit hati kita banyak, maka ubatilah ia dengan hadir ke majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Penyakit hati ini boleh diubat dengan Al-Quran. Penyakit hati ini boleh diubat dengan solat malam. Penyakit hati ini boleh diubat dengan infak. Penyakit hati ini boleh diubat dengan duduknya kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Semuanya adalah ubat-ubat hati di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Saya sebut perempuan dan perempuan, tuan-tuan jangan duduk kali kiri kanan. Tak ada perempuan dalam ni. Cuma dalam Google Meet ada perempuan duduk tengok, tuan. Siaran ni secara langsung, tuan. Walaupun tuan-tuan kata mana kamera dah merata, tuan tu. Mana kamera? Saya pun tu kamera. Jadi dia disaksikan dan ditonton oleh para ibu-ibu kita yang berada di rumah. Singapura pun ada, Brunei pun ada. Ini hebat surau Nurul Ikhlas ni, tuan. Apa dia? Australia pun ada. Dia main-main, tuan. Jadi surau ni surau antarabangsa, tuan. Jadi jangan main-main. Tuan-tuan dikasih sekalian, pada tengah hari yang penuh keberkatan ini, saya nak kongsi pada tuan-tuan sekalian. Mari kita buka mata, mari kita ingat dan mari kita ambil istifadah yang baik di atas apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni, dia bukan kaleng-kaleng sahabat. Dia orang nombor 2. Setelah Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu, dia
Dia sebelum masuk Islam, dia jadi manusia yang memusuhi Rasulullah. Dia jadikan Rasulullah tu musuh ketat dia. Sasaran dia, target dia, Rasulullah tu adalah enemy bagi dia. Enemy ni apa? Musuh ketat. Maka dia nak pergi bunuh Nabi. Dia punya sasaran dia nak pergi bunuh Nabi. Apa nak jadi, aku nak pergi bunuh Nabi. Bukan setakat dia nak bunuh Nabi, bahkan dia nak padam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu waktu dalam keadaan dia hidup jahiliah. Tuan, Allah pergi ketuk pintu hati dia. Allah bagi hidayah dengan berkat surah Taha ayat 1 sampai 5 yang dibacakan oleh adik dia. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dia dengar tu runtuh dia. Dia dengar tu surrender dia, sebab ayat itu mengetuk pintu hati dia. Sebab tu tuan-tuan, Quran ni namanya mukjizat. Sebab tu Quran ni namanya mukjizat. Mukjizat ni apa? Melemahkan keegoan manusia. Melemahkan keegoan makhluk. Tak kira makhluk mana. Harimau, jin, dajjal, apa lagi tuan-tuan. Semua makhluk akan lemah apabila dengar Al-Quran dibacakan ataupun Al-Quran itu diperdengarkan. Tuan-tuan, yang main Quran. Sebab tu kalau hati kita keras, baca Quran banyak-banyak, insya-Allah lembut hati kita. Tuan-tuan juga sekalian, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata ada 10 perkara yang menjadi penyempurna kepada 10 perkara yang lain. Dia ada 10 perkara yang akan menyempurnakan 10 perkara yang lain. Yang pertama yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, akal tidak akan sempurna tanpa sifat wara'. Maknanya akal kita yang ada ni tuan-tuan, tidak akan sempurna akal sekiranya tanpa sifat wara'. Maknanya sifat wara' tu kena ada. Wara' tu apa ustaz? Wara' tu rendah diri tuan-tuan. Wara' tu tak ego. Wara' tu tak sombong. Wara' tu dia tunduk, bukan jalan tunduk tuan. Jalan tunduk pun orang kata wara' juga tuan. Tak. Tunduk tu bukan wara' tuan. Maknanya dia menundukkan pandangannya daripada memandang benda-benda yang maksiat. Itu wara'. Dia menundukkan dirinya supaya tidak ada keegoan di dalam kehidupan dia. Dia tak ego tuan. Dia tak sombong. Dia jenis orang yang berlapang dada. Dia jenis orang yang dalam keadaan neutral dia ni. Dia jenis orang dalam keadaan suka orang kepada dia. Sebab dia adalah orang yang tidak ego dan tidak sombong di dalam kehidupan. Maka akal dia akan sempurna. Akal sempurna macam mana? Fikiran dia menjadi fikiran yang baik. Akal dan ideal dia akan menjadi bernas apabila dilantunkan dan dikeluarkan daripada percakapannya terhadap apa-apa yang diukilkan pada lidahnya. Maka dia akan menjadi akal yang sempurna setelah diselitkan dengan sifat wara' di dalam kehidupannya. Tuan-tuan, susah ni tuan-tuan, susah. Cuba tuan-tuan tengok macam mana nak bagi jadi wara' ni tuan-tuan. Macam mana nak jadi wara'? Bila kita ataupun ibu-ibu, makcik-makcik, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang sekalian, bila kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rendahkan diri kita depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin programkan diri kita untuk rendahkan diri banyak masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dengan manusia pun kita akan jadi rendah diri juga tuan-tuan. Rendah diri itu bukan bermaksud kita surrender apa orang buat kat kita, tak. Rendah diri itu bukan bermaksud kita hina diri kita di khalayak ramai, tak. Cuma kita rasa kita ini milik Allah dan kita rasa kita ini hanyalah pinjaman oleh Allah di atas muka bumi Allah ini untuk memerhati kita apa yang kita lakukan di dunia ni. Betul. Jadi wara'. Dia merasai Allah itu ada dalam kehidupannya, dia pilah mana-mana pun, dia tahu Allah ada di dalam kehidupannya. Maka dia akan senantiasa rendah diri dengan siapa-siapa pun sebab dia tahu Allah yang paling berkuasa daripada segala-galanya. Kan?
Tapi payah tuan sifat ni. Tapi kalau ada, tuan-tuan adalah orang yang baik tuan. Macam tu. Yang kedua, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, amal tidak akan sempurna tanpa ilmu. Disebut dekat sini walal amalu bighairil ilmi. Amal tidak akan sempurna tanpa ilmu. Maknanya hidup kita ni, kita buat sesuatu benda mesti ada ilmu tuan-tuan. Jangan buat sesuatu benda tanpa ilmu. Cuba tuan-tuan semayang. Tuan-tuan semayang ni sebab apa? Tuan-tuan main masjid sebab apa? Contoh tuan-tuan datang ke masjid. Tuan-tuan datang tu, tuan-tuan tanya, aku main masjid sebab apa? Sama ada aku ikut orang ataupun memang waktu ni kena main masjid. Tuan-tuan nak jawab apa? Bagi orang yang berilmu, dia kata, aku main masjid sebab Allah suruh. Mana bukti Allah suruh? Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat Quran kata macam tu, maka aku hadir sebab perintah Allah. Ilmu Tuan-tuan semayang pula, semayang angkat takbir. Siapa suruh angkat takbir macam tu? Nabi Muhammad suruh. Mana tahu Nabi Muhammad suruh? Dalam kitab ada sebut. Berapa kali nak kena angkat takbir? Dalam kitab sebut. Murniyun Muhtaj, dalam kitab Murniyun Muhtaj ada sebut tentang kriteria kita nak angkat takbir berapa kali dalam semayang. Cerita habis tuan-tuan. Jadi Fatihah, kita baca Fatihah tu, siapa suruh baca Fatihah? Nabi suruh baca. Mana dalil kata Nabi suruh baca? Nabi kata la salah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi kata tak dinamakan semayang bagi orang yang tidak membaca Fatihah di dalam semayang. Oh begitu, maknanya kena baca, kena baca. Siapa suruh? Nabi suruh. Oh gitu. Mai rokok pula, sebab apa nak kena rokok? Sebab Quran suruh. Mana dalil ayat Quran kata suruh rokok? Warka'u ma'ar raki'in. Oh gitu. Jadi tuan-tuan, segala tindak tanduk kita itu dipandu oleh ilmu. Bila kita buat sesuatu dipandu dengan ilmu, maka ianya ada sandaran daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita buat tahlil. Kita buat tahlil di negeri Selangor ni tuan-tuan, tahlil kita. Sakan tahlil kita. Siap meratib lagi tuan-tuan. Saat buat 33, kalau makan sedap 100 kali tahlil tuan-tuan. Kalau makan biasa-biasa ya 33 cukup lah. Bagi habis cepat-cepat nak pergi rumah orang lain pula tuan-tuan. Kita macam tu kan. Ya Allah. Sebab apa kita buat tahlil? Sebab apa kita berhimpun ramai-ramai di rumah orang? Sebab apa kita duduk main ramai-ramai di rumah orang? Tuan rumah pula duduk jamu sakan kat kita. Sebab apa kita buat itu? Ada orang kata bida'ah, kita tak kata bida'ah. Sebab apa kita tak kata bida'ah? Kita ada sandaran. Kita duduk berhimpun ramai-ramai, tidak lain dan tidak bukan untuk memohon keampunan Allah. Allah ampun dosa kita semua. Orang yang menjemput kita hadir ke rumah dia, kita main rumah dia, membawa keberkatan, 1001 keberkatan dalam rumah orang tersebut. Kita hadir. Dia jamu makan pula, dia nak pahala. Pahala jamu orang makan. Sebab apa? Sebab apa dia jamu orang makan? Sebab Nabi suruh jamu orang makan. Oh tuan-tuan, semua tu ada ilmu tuan-tuan. Bila kita buat semua ada ilmu, bila kita buat dipandu oleh ilmu, kita adalah orang yang berilmu. Bila kita orang yang berilmu, maka kita selitlah. Maka kita, amalan kita itu akan menjadi sempurna di atas apa yang kita amalkan. Begitu ceritanya. Senyap semua faham. Macam faham tak faham. InsyaAllah tuan-tuan. Relax kan tuan-tuan. Lagi tajuk khutbah, tajuk mati kan. Tuan-tuan fokus saja elok. Time ni buat tak faham tak apa. Lagi waktu tajuk mati lagi, tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh. Tak faham, matilah tuan-tuan. Sekian dimaklumkan. Kurang ya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kejayaan tidak akan sempurna tanpa rasa takut kepada Allah. Tuan-tuan tengok. Maknanya apa? Manusia itu akan merasai berjaya di dalam sesuatu benda sekiranya dia selit takwa itu di dalam kehidupannya. Dia buat sesuatu benda, dia mengharap Allah. Allah ada di mana-mana, Allah ada bersama-sama dengan dia,
Dia tahu kata Allah akan bantu dia, maka dia selit ketakwaan di dalam kehidupannya, maka dia akan berjaya. Tuan-tuan tengok keputusan SPM semalam. Saya ambil satu sekolah, sekolah MRSM. MRSM yang paling berjaya di Malaysia. MRSM mana? MRSM Ulul Albab Kepala Batas Pulau Pinang. Dan MRSM Kepala Batas Pulau Pinang itu sekolah nombor 1 yang paling tinggi hebatnya kejayaan SPM tahun ni di Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab di situ ada Al-Hafiz, mereka belajar hafal Quran. Dalam masa yang sama, mereka dapat SPM yang terbaik. Sebab apa begitu? Allah angkat kedudukan orang yang bersama dengan Al-Quran, maka cemerlanglah mereka. Tuan-tuan, betul tak? Sayyidina Umar Al-Khattab cakap, betul Maknanya, bila kita ada Allah di dalam kehidupan kita, kita berada di mana-mana, kita merasai Allah itu wujud, Allah itu pasti bantu kita, jaya kita. Di KL sekolah mana? KL Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Wilayah Persekutuan di Permaisuri. Yang tu sekolah yang cemerlang dalam SPM tahun 2022. Tuan-tuan, KL. Dia bukan semakel, dia bukan sekolah mana-mana, tuan-tuan, tak. Sekolah tu. Sebab apa sekolah tu? Sekolah tu juga menghidupkan majlis-majlis ilmu agama di sana, ada orang hafal Quran, maka berjaya sekolah tu. Tuan. Lagi sekolah mana? Tak tahu, tak baca. Tak apalah, cukuplah tu sekolah tu. Tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, maknanya kebergantungan kita kepada Allah SWT itu perlu untuk meraih kejayaan yang hakiki datangnya daripada Allah. Betul tak tuan-tuan? Betul ya? Tuan-tuan baca ayat Quran supaya kita ada sandaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat apa tu? Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata apa? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan keluarkan dia daripada segala permasalahan, dan kami akan rezekikan kepadanya dengan rezeki yang tak disangka-sangkakan. Allahu Akbar. Maknanya, bila di dalam sesuatu perkara kita mengutamakan Allah punya tanggungjawab, maka kita akan jadi manusia yang dikeluarkan daripada segala permasalahan, maka datang rezeki yang tak disangka-sangkakan. Allahu Akbar. Begitu tuan-tuan sifirnya. Siapa dekat dengan Allah, dia dalam jagaan Allah. Siapa jauh diri dengan Allah, dia di dalam segala kesusahan dan kerosakan di dalam diri dia. Carilah dan duduklah di dalam zon jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tuan? Cukuplah, habis kot. 3 cukup. 7 lagi tahun depan tuan. Ada lagi 7. Yang keempat, kekuasaan tidak akan sempurna tanpa sifat adil. Maknanya ini pemerintah tuan. Kalau ada sesuatu kuasa yang mereka mempunyai kuasa, maka dia tidak akan jadi sempurna melainkan dengan keadilan. Jadi kalau dia adil, dia akan sempurna kekuasaan dia. Kalau dia tak adil, dia akan menjadi tempang di dalam kekuasaan dan di dalam segala penaklukannya di dalam kehidupan, di dalam pemerintahan. Yang itu tak boleh hurai panjang tuan. Dia hurai panjang, dia jadi hal lain tuan. Sekian dimaklumkan. Cukup yang itu. Yang kelima, kehormatan diri tidak akan sempurna tanpa kesopanan. Maknanya hidup ini kena ada adab. Hidup ni tak boleh kita buat lebih kurang, kita tak boleh buat tanpa ada undang-undang. Bahkan hidup ini perlu ada adab dan akhlak di dalam kehidupan kita. Akhlak macam mana? Apa-apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, turutilah. Kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu.
Apa-apa yang datang daripada Rasulullah maka ambillah, dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Itu perintah Allah kepada kita sekalian. Cara makan pun Nabi ajak tuan-tuan, cara makan. Ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tengah-tengah Nabi makan, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi duduk sekali, kemudian dia makan terus. Dia tak baca bismillah, dia tak buat apa pun. Dia makan terus. Nabi kata, dengan kehadiran kamu ni tanpa baca basmalah, maka rezeki kita tak cukup pada saat ni. Tetapi kalau kau datang tadi dalam keadaan membaca bismillah, nescaya cukup makanan kita ni. Lalu Nabi ajar kepada dia. Nabi kata, Samillah. Nabi kata, bacalah bismillah. Kemudian, Qul yaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul ma yalik, Nabi kata, dan ambillah makanan yang berdekatan dengan kamu. Nabi ajak tu tuan-tuan. Nabi ajak kepada sahabat Nabi, bermaksud Nabi ajar kepada umat-umat dia. Kita macam tuan-tuan makan, tuan-tuan baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masya-Allah, hebat makan. Boleh baca doa tu, tak ada masalah dah. Doa tu juga tuan-tuan boleh baca. Kalau tuan-tuan naik kereta cari parking tak jumpa, boleh baca doa tu. Wahai Allah, berkatilah rezeki kami. Boleh. Tapi kalau nak baca bismillah saja, itu yang disuruh oleh Rasulullah. Baca doa lu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima. Bismillah tu dah betul dah. Dah tunai dah apa yang Nabi suruh. Baca Allahumma barik lana tu nak bagi berkat rezeki, minta ke Allah. Bagus. Jangan kata bid'ah tuan-tuan. Itu kata bid'ah pula. Bid'ah saja tak habis-habis nak membid'ahkan orang. Tuan-tuan dikasih sekalian. Baca doa tak salah tuan-tuan. Doa apa pun tak apa. Kan? Doa apa pun tak apa. Yang penting nama dia doa, bahasa apa pun tak apa. Bahasa Urdu pun boleh, bahasa Jawa pun boleh, bahasa Kelantan pun boleh, bahasa Perlis pun boleh. Boleh baca. Jangan kata salah tuan-tuan. Kadang-kadang mai ke telinga kita ni, kita doa asal, orang dok kata baca doa selain daripada bahasa Arab bid'ah. Oh, bid'ah saja tuan. Janganlah buat bid'ah ke orang, kan. Tuan-tuan dikasih sekalian. Senyap nampak, masya-Allah, kan? Hebat. Yang keenam, kesenangan tidak akan sempurna tanpa rasa selamat. Kita nak senang ke nak selamat? Kesenangan itu tidak akan sempurna tanpa rasa selamat. Maknanya kita nak keselamatan itu yang paling penting. Nak selamat ni tuan-tuan disuruh oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa, satu doa yang paling terbaik kalau aku nak doa. Saya sebut dah tuan-tuan doa ni. Lalu Nabi tengok dia, Nabi kata, Sal Rabbak, mintalah kepada Tuhan kamu al-afwa wal-afiyah fid dunia wal-akhirah. Nabi kata, mintalah kepada Tuhan kamu, apa dia? Minta keselamatan, minta keampunan di dunia sampai ke akhirat kelak. Ini disuruh oleh Rasulullah untuk kita mendoakan dengan doa yang sedemikian. Kalau kita baca doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau ramai, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Macam tu tuan. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasih sekalian. Sikit lagi tuan-tuan. Yang ketujuh, kekayaan tidak akan sempurna tanpa kedermawanan. Kekayaan kita ni tuan-tuan takkan jadi sempurna kalau kita tak jadi orang yang suka memberi. Duit banyak tapi tak memberi, bahaya. Nanti jawab di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar, Allah tanya sekupang dua kupang sekecil-kecil duit, semua Allah tanya mai mana hang guna apa. Waktu tu baru menyesal tak berguna tuan-tuan. Waktu sekarang ni kita duduk masih hidup, manfaatkan apa yang ada pada kita ke jalan Allah SWT. Tuan-tuan tak payah pening kepala. Tuan-tuan ada surah Nurul Ikhlas ni, tuan-tuan
manfaat betul-betul duit ringgit tuan-tuan ke surau ni. Tak payah susah payah. Tuan-tuan rasa hebat sikit lagi, tuan-tuan ambil bil elektrik, tuan-tuan bayar. Tuan-tuan rasa tuan-tuan kemas sikit lagi, tuan-tuan ambil bil air, ambil bil api, ambil duit wifi, semua tuan-tuan bayar. Lagi terbaik tuan-tuan. Lagi bagus. Faham? Macam tu. Tuan-tuan tak payahlah nak ambil setiap bulan, ambil sebulan saja. Ambil sebulan, terus rekod dalam application TNB tu. Rekod terus, bila setiap bulan buat favorite, bayar tuan-tuan. Oh, hebat. Benda hari surau nak pergi bayar, TNB kata, cik dah bayar. Siapa bayar? Entah. Itu semua yang dimanfaatkan elektrik ini masuk ke dalam akaun pahala tuan-tuan. Masya Allah. Kita duk baca khutbah, kita duk dengar kuliah, orang duk rasa sedap dengan akaun ni, hasil daripada duit kita. Hebat tuan-tuan. Tapi kalau berada lah tuan-tuan. Kalau berada lah. Dan kalau mampu. Kalau tak mampu, buatlah sekadar mana yang mampu tuan-tuan. Boleh InsyaAllah. Sekadar makluman. Dan sekadar itu sahajalah yang boleh kita kongsi-kongsikan. Tapi tak cukup tuan-tuan. Ada lagi 3. Saya baca tuan-tuan. Yang ke-8, kefakiran tidak akan sempurna tanpa sifat qanaah. Rasa cukup. Kemuliaan nasab tidak akan sempurna tanpa sifat tawaduk, rendah hati. Jihad tidak akan sempurna tanpa taufik, kesesuaian perbuatan hamba dengan apa yang dicintai dan diredai oleh Allah. Itu 10 perkara yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Mudah-mudahan ada istifadah yang baik atas pertemuan kita pada saat ini, insya-Allah. Itu saja. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang berterusan kepada kami di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami untuk dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah majlis ilmu pada saat ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah, anugerahkanlah seluruh jemaah haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini dianugerahkan haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa zamban maghfur. Mudah-mudahan mereka balik dan pulang ke tanah air menjadi aset kepada agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.